من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين وأرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan rahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, kita sambung dalam kitab kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslatil Muttaqin. Itu kita sambung seterusnya bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Situ kita baca yang ke-4. Ghazali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah i'tiqad dan akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terbahas pada bulan yang lalu, bahawa al-jamaah itu as-sunnah wal jamaah, iaitu mereka yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Al-Hadis, berpegang kepada ijma' dan juga berpegang kepada qiyas. Empat ini menjadi sumber kepada sesuatu perkara berkaitan dengan agama Islam yang menjadi i'tiqad bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita nak sebut sikit lah. Bila sebut akidah ni kita faham tak akidah? Apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Biasa kita sebut akidah. Akidah ni apa dia? Akidah dan tauhid dia sama saja. Akidah dan tauhid. Ada akidah, ada tauhid kan? Makna dia tu sama saja. Bila sebut akidah, bila sebut tauhid, dia sama. Bila sebut dengan ilmu akidah, bila sebut dengan ilmu tauhid, itu dia pula, iaitulah suatu ilmu yang menyelidiki dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan as-sam'iyat berdasarkan dalil-dalil yaqiniyah daripada akliyah dan naqliyah, sehingga menghilangkan kekaburan dan keraguan seseorang itu. Itu maksud
ilmu akidah atau maksud akidah tauhid, ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ini dia membicarakan tentang ketuhanan dan juga membincangkan tentang kerasulan dan juga membincangkan tentang as-sam'iyat, yakni 3 perkara yang terdapat dalam ilmu akidah, yang terdapat dalam ilmu tauhid. 3 perkara ini dibincang dengan panjang lebar: ketuhanan, kerasulan dan juga perkara-perkara sam'iyat. Ketiga-tiga perkara ini berdasarkan dengan dalil-dalil yang yakiniyah, iaitu dalil-dalil yang meyakinkan, sama ada diambil daripada akliyah, yakni daripada dalil akli, daripada akal, dan juga daripada naqliyah, dan ini daripada dalil-dalil naqliyah, yakni daripada dalil-dalil sama ada diambil daripada khabaran Al-Quran ataupun daripada khabaran Al-Hadis. Dengan sebab yang demikian menghilangkan keraguan dan kekaburan manusia dalam sesuatu perkara, sama ada perkara berkaitan dengan ketuhanan, sama ada perkara yang berkaitan dengan kerasulan, dan juga perkara yang berkaitan dengan as-sam'iyat. Inilah yang dibahas dengan panjang lebar. Baik, kita sambung di antara yang wajib atas orang yang akil balik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata tuan kita, antara yang wajib bagi orang yang akil balik, bahawa ia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu, ini adalah perbahasan berkaitan dengan berkaitan dengan ketuhanan. Orang lain percaya ada Tuhan. Kita tanya orang Buddha, dia percaya ada Tuhan. Kita tanya orang Hindu, dia percaya adanya Tuhan. Kita tanya Kristian, tanya Yahudi, apa sekalipun orang Jepun pun dia percaya ada Tuhan. Yang tak percaya ada ketuhanan ni orang yang komunis ataupun golongan etis, golongan mulhid. Orang ni saja yang tak percaya, yang tidak mengaku adanya Tuhan. Yang lain daripada itu, orang kita tanya orang Buddha, dia pun mengakui bahawa adanya Tuhan. Hindu percaya adanya Tuhan. Maka semua makhluk di dunia ni kebanyakannya berhajat mereka kepada Tuhan. Cuma jalan betul dengan salah tu. Maka dengan sebab itulah ilmu akidah, ilmu tauhid ini memeriksa sejauh mana kepahaman kita terhadap ketuhanan. Sebab itulah kita disebut dalam syahadah Allah ilaha illallah. Kita disuruh dulu menafikan semua Tuhan. Allah ilaha, suruhnya tidak ada Tuhan. Yang Tuhan-Tuhan yang ada ni terwujud. Kita rasakan bahawa langit cakrawala ni Tuhan, maka tertolak. Orang jadikan patung sebagai Tuhan, tolak. Orang yang jadikan roh sebagai Tuhan, tolak. Sebab itulah kita diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menafikan dulu ketuhanan. Semua tentang bab ketuhanan ditolak ke semua. Sebab itulah asal-asal dalam agama itu at-tawaquf, yakni berhenti, terhenti. Lagi tak datang dalil, tak boleh sembah siapa. Sebenarnya dia tak boleh pandai-pandai menyembah siapa. Lagi tak datang dalil. Kita ni datang dah dalil. Kemudian kita disuruh untuk mengisbatkan Allah. Illallah, kan? Syahadu an la ilaha, tolak, tertolak semua. Kemudian lepas kita menafikan kesemua ketuhanan ini,
kemudian diajar oleh Allah Ta'ala mengisbatkan Tuhan yang sebenar. Illallah, melainkan Allah. Maka yang inilah yang kita duk beriman ni. Yang inilah yang kita duk guna pakai sebagai i'tiqad, sebagai akidah, sebagai pegangan. Iaitulah mengisbatkan ataupun meyakini bahawa ketuhanan yang layak untuk kita sembah iaitulah illallah, iaitulah Allah. Baik, berhenti kat sini. Bila kita dah tahu dah bahawa Tuhan yang layak disembah ni hanya Allah Ta'ala, maka tak boleh bagi mereka yang mengaku Tuhannya adalah Allah, maka dia tak boleh terhenti dengan hanya mengetahui Allah, begitu saja. Siapa Tuhan hang? Allah. Takat tu saja dia bukti. Seperti kita mengenal seseorang, kita kata siapa dia? Orang terkenal lah kita habaq tu. Kita kata agung di Malaysia lah ni agung dia ni Sultan Abdul Halim. Takat tu saja akan sebut. Takat tu ialah kita ada sebut. Ya, kita takat tu sebut Sultan Abdul Halim. Habis takat tu ialah. Kau kenal ke dia ke, rapat dengan dia ke, duk rapid dengan dia ke, tak. Takat tu. Maka macam tu ke kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak boleh. Kita disuruh supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk ma'rifatullah. Kita disuruh supaya kenal. Bila kita disuruh untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah akidah, itulah i'tiqad, itulah tauhid. Dia tak boleh takak berhenti Tuhan yang siapa? Allah, habis dekat tu. Dari sudut hang faham tentang Allah, hang kenal Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala suruh, aku tak tahu. Yang tu belum lagi mencapai tahap orang sebut sebagai akidah yang kukuh, akidah yang mantap, iman yang jazam, tak sampai. Takat sebut Allah, no, takat sebut Allah, Abu Jahal sebut Allah. Wallahi, Abu Jahal sebut. Abu Lahab sebut Allah, wallahi. Ya, apa sebut? Tok Arab hadu ada di negara Arab ni pun sebut Allah. Kita berjanji dengan mereka ni pun insya-Allah sebut itu. Sebut Allah, hak Tok Arab, hak bukan hak yang apa nama, hak Kristian Ortodok ni. Sebut Allah. Takat tu saja faham Allah, tak boleh. Hendaklah dia mengenali, hendaklah dia mengetahui. Maka dengan sebab itulah dalam kitab bab yang pertama, dalam bab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, tuan kitab dia sebut wajib atas orang yang akil balik itu bahawa mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala, maka dia wajib tahu. Kita dah baca dah. Pertama, wahdahu la syarikalah, fardun la nazira lahu, azaliyun la bidayata lahu, sarmadiyun la nihayata lahu. Kita baca. Kemudian munazzahun an musyabahatil makhluqi. Yang kelimanya, iaitulah maha suci Allah daripada bersamaan dengan segala makhluk yang baharu. Iaitulah Allah Ta'ala ini kita tidak boleh menyamakan ia dengan segala makhluk. Iaitulah menyamakan Allah Ta'ala dengan segala makhluk itu, menyamakan Allah Ta'ala dari sudut sifat Allah Ta'ala.
Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada kita nak menyamakan sifat Allah Ta'ala itu seperti dengan sifat makhluk-makhluk dia. Tak boleh. Kita nak menyamakan Allah Ta'ala ini melihat, maka kita menyamakan Allah Ta'ala itu melihat dengan mata. Maka tak boleh maha suci Allah daripada mengumpamakan Allah Ta'ala macam tu. Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala ni melihat Allah Ta'ala ini pakai mata. Pasal apa kita kata pakai mata? Pasal makhluk ni guna mata. Pasal kita dah faham makhluk, hak nama manusia guna mata, hak nama jin guna mata, hak nama iblis guna mata, hak nama syaitan guna mata, hak nama malaikat guna mata bila melihat. Maka bila kita sebut makhluk ni, bila hamba kata melihatnya makhluk guna dia mata, maka kita pun kata Allah Ta'ala pun guna mata. Maka maha suci Allah daripada perumpamaan, daripada persamaan dengan segala makhluk. Tak boleh. Kita tak boleh kita nak katakan macam tu. Dan juga umpama lain, Allah Ta'ala itu kita tak boleh menyamakan ia dari sudut Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluk. Ini sifat makhluk. Berhajat ni sifat makhluk, betul tak? Seorang budak yang baru lahir, dia berhajat kepada makhluk. Siapa dia? Mak dia. Maka dia berhajat kepada mak. Seorang bayi yang baru lahir, maka dia berhajat kepada mak dia. Untuk apa? Untuk dia nak menyusu, untuk dia nak dimanja, untuk dia nak disayangi dan sebagainya. Maka dia berhajat kepada mak dia. Kita pun bukan kakak budak hampir besar. Kita berhajat kepada makhluk. Kita berhajat dalam rumah tangga, kita berhajat sama-sama kita. Seorang suami dia berhajat kepada isteri dia untuk tengok anak-anak. Seorang isteri berhajat juga pada suaminya untuk cari rezeki, untuk dapatkan rezeki. Maka berhajat sesama mereka. Kita duduk dalam masyarakat pun berhajat juga. Jiran tetangga berhajat. Dia tak boleh duduk seorang-seorang lah hutan, buat rumah seorang-seorang lah hutan, kemudian dia tak ambil kisah tentang orang. Boleh. Dia berhajat, kita duduk dalam masyarakat, saling berhajat sesama manusia. Maka kita berhajat sesama manusia. Ini sifat siapa ni? Ini sifat makhluk. No? Ini sifat makhluk yang Allah Ta'ala buat. Begitulah yang kita sebut sebagai sunnatullah, yakni ketetapan yang Allah Ta'ala buat kepada makhluk. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Sebab itulah Adam alaihissalam, bila Allah Ta'ala cipta dia, hanya dia seorang saja nama manusia masa tu. Hak lain nama malaikat. Hak lain malaikat, dia seorang saja nama manusia. Menyebabkan dia jadi sunyi, dia jadi boring kan. Akhirnya Allah Ta'ala ngadu ke Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala cipta Hawa. Allah Ta'ala cipta Hawa seronok Adam alaihissalam, pasal dia ada pendamping. Maka pendamping itu berhajat sesama mereka. Ini sifat siapa ni tuan? Ini sifat makhluk. Maka maha suci Allah an musyabahatil makhluk. Maka maha suci Allah Ta'ala, kita nak bagi sama dengan Allah Ta'ala tu macam kita, tak boleh. Kita tak boleh nak menyamakan Allah Ta'ala tu macam kita. Maknanya Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk dalam setiap perkara dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada segala apa.
kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. No? Allah Ta'ala tak berhajat pada kita, "Woi, sembahyang woi. Kalau kau tak sembahyang, aku jadi lemah." Maka kita pun tak sembahyang lah, senang. Bagi Allah Ta'ala tu lemah. No? Allah Ta'ala ni kita kena ingat. Ramai orang faham, salah faham, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat tu kan, kami ciptakan dan tidaklah kami ciptakan manusia, jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Ramai orang salah faham Allah Ta'ala berhajat kepada ibadah hamba-hamba dia. Salah. Allah Ta'ala dia tak berhajat kepada hamba-hamba dia. Bukan bermaksud ayat ini Allah Ta'ala nak kita buat sembahyang, nak kita buat ibadah, nak kita taat dia, nak kita sembah dia supaya Allah Ta'ala ni jadi megah, supaya Allah Ta'ala ni jadi lebih tinggi, supaya Allah Ta'ala ni jadi lagi perkasa, lagi hebat dan sebagainya. Dah, kita tak sembahyang, Allah Ta'ala Maha sedia kala yang kita baca ayat hak nombor 3, azaliyun. Allah Ta'ala ni sedia kala dia macam tu. Allah Ta'ala sedia kala. Kita ni sebelum Allah Ta'ala cipta kita, dia ada lagi. Allah Ta'ala tu azaliyun, dah ada dah. Maka adanya Allah Ta'ala sebelum daripada wujudnya manusia, wujudnya makhluk, wujudnya segala ciptaan yang ada lah ni. Allah Ta'ala berhajat pada siapa pula? Dah. Mana ada siapa? Mana ada malaikat? Mana ada makhluk? Mana ada manusia? Mana ada segalanya? Maka semuanya ini tiada memberi berkah kepada Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala saja. Maka maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala makhluk. Tak boleh kita nak menyamakan Allah Ta'ala. Kemudiannya, wajib bagi orang yang akil balik bahawasanya mengetahui dia laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala, dan ia itu yang mendengar dan yang melihat. Yakni kita juga tak boleh menyamakan Allah Ta'ala dalam bab pada sifat as-sami' dan al-alimnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha mendengar, Allah Ta'ala itu maha melihat. Maka itu hak bagi Allah yang tiada siapa pun yang boleh mengetahui. Kita dengar, tapi kita tak boleh nak capai dengar kita. Kita alim, tapi tak semua ilmu yang kita alim. Tak ada. Dia alim kadang-kadang macam kita ni, alim bidang ikut bidang pula. Kan? Alim kita kadang-kadang ikut bidang. Kadang-kadang orang yang alim dalam bidang agama pun ikut bidang dia juga. Tidak? Tak semua ustazah tu dia alim semua bidang kan. Kalau kita pergi mengaji pun, anak kita pergi mengaji pun, hang bidang apa? Aku bidang syariah. Dia tahu syariah lah. Hang bidang apa? Aku bidang usuluddin. Dia tahu usuluddin dia lah. Hang bidang apa? Aku bidang Quran. Dia tahu bidang Quran dia lah. Dia tahu bidang tu. Kalau dia nak rajin, barulah dia mengaji ke semua, baru dia dapat alim dalam bidang tu, tak hak dia. Maka tiadalah kita ini nak menunjukkan alim kita ni, pandai kita ni lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kita nak kata sampai kehebatannya nak menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamithlihi, tak boleh disamakan. Tak boleh nak samakan ilmu Allah Ta'ala. Kita nak tanding ilmu Allah Ta'ala, nak tanding ilmu Allah Ta'ala ni, nak buat macam mana ni? Rasa-rasa planet Marikh tu boleh masuk manusia, boleh duduk.
Kan orang kata orang kaji dimarih boleh duduk. Sebab mereka kata, NASA kata di situ ada ciri-ciri seperti bumi, makna kata ada oksigen dan sebagainya, maka boleh dipindah di sana pula. Maka nak melawan, dia nak melawan sunnatullah, dia nak melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak lawan, padahal Allah Taala Maha mengetahui, dia buat siap dah. Fis samawati wal ard, Allah Taala sebut fis samawati wal ard. Allah Taala khabar di langit dan di bumi. Allah Taala tak khabar di langit dan di Pluto, di langit di Marikh dah. Allah Taala fis samawati wal ard. Pasal apa? Tak planet, banyak-banyak planet bukan di atas di langit ni. Bumi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di situ tempat melatanya manusia. Di situlah tempat melatanya manusia. Maka di sini tempat bagi Allah, bagi kita, bagi manusia, Allah Taala letakkan kepada manusia untuk melaksanakan kehidupan, bukan tempatnya. Alim tara mana pun dia nak kaji lah, tak dia lah, kita nak kaji lah, tak kita nak kaji bidang itu. Tapi jangan sampai kita melawan arus yang telah ditetapkan sebagai sunnatullah, ketetapan yang Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh capai tahap ilmu sampai tahap itu. Yang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh nak melebihi tentang perkara berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bijismin musawwari. Tiada Allah Taala itu berjisim yang berupa. Yani golongan mujassimah dia seronoklah. Yani golongan orang yang suka membentuk dan menyerupa, membentuk dan menyerupai, menggambarkan, musawwir ini menggambarkan Allah Ta'ala ini dari sudut fizikal, dari sudut fizikal. Siapa kita tentang sangat golongan-golongan seperti golongan Qadariyah, Mu'tazilah, Wahabi dan sebagainya, karena mereka adalah golongan yang musawwir, golongan orang yang menggambarkan Allah Ta'ala ini dari sudut fizikal. Bila menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu punya tangan, maka mereka menyatakan bahawa Allah Ta'ala mempunyai tangan. Ini pandangan golongan-golongan yang golongan mujassimah, golongan yang kita sebut sebagai golongan yang menggambarkan Allah Ta'ala dari sudut fizikal. Bila sebut wajah Allah, maka mereka menggambarkan wajah ni muka, maka Allah Ta'ala ni ada muka. Bila di muka ni ada apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Maka mereka menggambarkan Allah Ta'ala ini dengan sesuatu perkara yang boleh membentuk sesuatu. Maka itulah mereka jadikan sebagai gambaran terhadap adanya Allah dari sudut itu. Adapun kitab i'tiqad ahli sunnah wal jamaah menolak pandangan ini. Menolak pandangan ini dengan mentakwilkan ayat-ayat yang kita sebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang kita nampak seolah-olah Allah Ta'ala menggunakan perumpamaan, maka ditakwilkan oleh para ulama. Mentakwilkan ayat-ayat ini dengan takwilan-takwilan kepada sifat Allah Ta'ala, bukan menunjukkan kepada fizikal. Kalau kita katakan Allah Ta'ala ni pada tangan kita, maka kita membayangkan, maka kita telah menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu juga baharu. Sebab sesuatu perkara yang boleh dibayangkan oleh akal, maka dia baharu. Maka dia baharu, dia sifat dia baharu. Kita bayangkan Allah Ta'ala dia ada tangan, maka dia baharu.
Maka inilah yang menyebabkan pandangan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah menolak pandangan ini. Jadi kita tak boleh nak memberi gambaran, kita nak tasawur Allah Ta'ala seperti jisim, seperti jasad, tak boleh. Pandangan ini ditolak oleh para ulama kebanyakan, kesemua, bukan kebanyakan, ijma'ul ulama, kesemua para ulama di kalangan para ulama i'tiqad sunnah wal jamaah menolak pandangan-pandangan yang yang cuba mentafsir ataupun yang cuba tasawur bagi fizikal Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan-golongan ni kita tertolak. Bahkan ramai di kalangan para ulama mentakfirkan golongan macam ni. Mentakfirkan golongan macam ni, yakni mengkafirkan golongan ini kerana terkeluar daripada akidah, seperti golongan Mu'tazilah, golongan Qadar dan sebagainya. Mentakfirkan golongan ini golongan yang sesat pada jalan sebenar, jalan agama, jalan Al-Quran, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sampai menggambarkan itu. Kita nak sembahyang, nak sembahyang Allahu Akbar, an ta'budu ka'annaka tarahu. Kita bayang seolah-olah kita ni Allah Ta'ala tengok kita, ataupun ka'annaka yarahu, ataupun seolah-olah hang tengok Allah Ta'ala. Kita pun bayang lah, kita pun masa sembahyang, masa buat ibadat, bayang Allah, bayang Allah Ta'ala ni duduk aku ni. Kita bayang dah Allah Ta'ala duduk pacak pada kita tu dah takdir, sebab takdir duduk ada dalam beberapa perkara. Kita bayang Allah Ta'ala duduk pacak pada kita tu dah takdir. Ataupun kita bayang Allah Ta'ala ni duduk kat pangku ni, dan dengan penuh, dengan tinggi, bayang itu cerahnya, nurnya, kita bayang pada otak. Yang ni adalah perkara-perkara yang termasuk dalam tajsim, yang ini membentuk, menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan Nabi pun tak boleh nak, kita tak boleh nak bayangkan dalam lukisan tulis muka Nabi. Ni lah Nabi. Kan? Dulu-dulu, masa ada dulu-dulu di rumah orang dulu-dulu ni ada gambar buruk. Masa ada. Rumah orang dulu-dulu lah, orang kampung dulu lah, tak ada gambar, tak ada dah. Wallahu a'lam lah, kalau tuan-tuan balik rumah orang tutup dia, orang tua balik tengok kok ada dulu rumah pakat duk gantung gambar buruk, gambar kuda ada sayap. Bila tanya ni gambar apa, ni lah buruk. Semua pakat habang ni lah buruk, pakat duk buat, pakat duduk duk gantung di dinding rumah gambar buruk. Betul pasal memang pasal lah kadang-kadang gambar ni ada. Ni pun tak betul. Kan? Bahkan para ulama mengharamkan gambarkan benda-benda ni, apatah lagi Allah. Nak gambarkan Nabi Muhammad, nak lukis nama Nabi, muka Nabi Muhammad pun para ulama mengharamkan perbuatan tersebut. Lukis tu Nabi Muhammad tu manusia apa kita juga. Kalau tulis mata memang sifat mata macam tu, tapi tak boleh. Para ulama kata haram lukis. Haram lukis gambar. Kan? Borak tu pun haram. Pasal apa? Borak ni tak boleh ditengok oleh manusia. Tak boleh ditengok oleh manusia. Borak ni haiwan yang ada dalam syurga. Diambil keluar oleh malaikat Jibril bagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik borak ni.
Tiba-tiba kita pula lukis gambar borak. Pasal bila ayah hang pergi tengok? Masa bila ayah hang pergi belik borak ni macam ni? Pasal dia pun duk imagine pasal Nabi cerita borak tu macam mana. Dalam hadis apa nama? Dalam hadis Isra wal Mi'raj, hadis panjang Isra wal Mi'raj tu, ya, hadis yang panjang, hadis Isra wal Mi'raj tu, saya pernah baca hadis tu 2 hari baru habis bahas. Panjang hadis tu Isra wal Mi'raj. Dalam tu Nabi cerita tentang sifat burak ni. Mata dia macam mana, badan dia macam mana, kaki dia macam mana, no, apa nama, hak duduk letak atas belakang tu datang apa? Pelana, kan? Macam mana tempat hak pijak tu, hak biasa hak duduk di kuda nak naik tu pijak tu macam mana? Buat cerita Nabi cerita dalam hadis Isra wal Mi'raj. Dia pun duk bayang macam tu kot, no. Dia ada bertasawuf dalam kepala otak macam ni, okey, ada sayap, ada tajuk dia. Kemudian abang ni lah burak. Tak boleh tu. Para ulama juga kata tak boleh haram dan sebagainya. Kalaulah begini pun, no, kalau ikut hukum akal, kalau macam ni pun para ulama tak bagi. Para ulama sepakat mengharamkan perbuatan tersebut, apatah lagi menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ada filem Nuh, tidak. Ada filem Nuh, apa nama, mereka buat cerita Hollywood buat filem Nuh, kisah Nabi Allah Nuh, hak bahtera tu, hak banjir, hak berlakon Nuh tu, orang yang berlakon jadi Nabi Nuh tu orang tu. Tapi tak kenal lah, saya tak kenal lah tapi dia berlakon tu. Lah ni banyak dah negara-negara Arab dah keluarkan fatwa haram filem tu. Sebab baru mula ditayang. Haram dah. Beberapa negara Arab dah mula mengharamkan filem Nuh. Pasal apa? Pasal filem tu antara yang ditolak, yang itulah Nabi Nuh itu dilakonkan oleh manusia. Contohnya saya berlakon jadi Nabi Nuh. Gitu. Hak yang tu pun para ulama tentang habis-habisan. No? Pasal menjadikan seseorang itu sebagai Nabi, sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala pun para ulama mengharamkan ia. Maka bagaimana mungkin kita boleh nak gambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mujassimah, dengan nak tajsimkan jasad Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah. No? Maka di sini menyebutkan laisa bijismin musawwar. No? Tak boleh kita nak merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah 'anil intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihat. Maha suci Allah Ta'ala daripada berpindah. No? Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak habaq kata Allah Ta'ala intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihati. Yani kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni mengambil kaedah berpindah-pindah. Sekali dia main duduk sini, sekali dia main duduk di bumi, sekali dia naik ke langit, sekali dia pergi sana, sekali dia pergi sini. Al-intiqalat kita tak boleh kata macam tu. Wal harakati bergerak-gerak. Allah Ta'ala ni berjalan ke? Allah Ta'ala ni terbang ke? Allah kata Allah Ta'ala ni hilang ke? Hilang. Dia pergi sana pula, hilang pergi sini pula. Gitu ke? Nak bayang Allah Ta'ala ni wal harakati, bergerak yang cara berjalan ke? Allah Ta'ala berjalan seperti manusia berjalan, ataupun terbang macam malaikat terbang. Pasal kita nak faham malaikat ni terbang, maka kita pun faham Allah Ta'ala pun terbang juga. Wal harakati, bergerak-gerak. Pun tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat demikian. Maha suci Allah, tak boleh kita kata macam tu.
Kalau kita kata Allah Ta'ala ni dia macam mana? Allah Ta'ala ni satu dia pergi berjalan lah pergi main sini. Tak ada. Maka haram hukum dia. Allah Ta'ala Maha Suci Allah Ta'ala. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh nak bayangkan Allah Ta'ala bergerak-gerak macam tu. Nak kata dia berjalan tak boleh. Nak kata dia menghilang pun tak boleh. Nak kata dia bergerak terbang tak boleh. Apa benda yang kita faham pada sifat makhluk tak boleh letak pada Allah. Wal harakati tak boleh. Wal hululi dan mengambil tempat. Dan tak boleh juga kita kata Allah Ta'ala ni mengambil tempat. La Allah duduk tak mana? Allah Ta'ala duduk langit ketujuh kot. La Allah Ta'ala duduk tak mana? Maka kita kata Allah Ta'ala mengambil tempat. Contohnya kita faham bahawa Allah Ta'ala ni ada al-kursi, al-kursi. Kita faham Allah Ta'ala ni ada kursi. Maka adakah maksud kursi Allah Ta'ala ni? Maka Allah Ta'ala duduk. Allah Ta'ala mengambil tempat. Mana kata Allah Ta'ala duduk? La Allah Ta'ala duduk pasal malam. Maka dia duduk. Kita nak bayar Allah Ta'ala duduk macam tu. Tengok hamba dia buat apa dia. Maka kita nak faham Allah Ta'ala ni mengambil tempat al-hulul. Allah Ta'ala Maha Suci Allah Ta'ala. Dia tak boleh macam tu. Kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala ni mengambil tempat. Tu yang kita nak kena faham. Tu bila sebut ilah, kata dia saya sebut awal-awal tadi, semua orang mengaku ada Tuhan. Maka cara dia faham Tuhan ni pun macam mana? Faham Tuhan dia pun duduk di kuil. Faham Tuhan dia pun duduk di temple dan sebagainya. Ada masa-masa ketiga bawa keluar gitu. Tu ilah. Itu Tuhan bagi kepahaman mereka yang tidak beriman kepada Allah. Kita tak macam tu. Kita tak macam tu. Kita bukan hak kita, bukan kuasa kita untuk menyatakan Allah Ta'ala lah ni duduk tak mana? Duduk di syurga lah. Takkan ada duduk neraka kot. Hak Allah Ta'ala lah. Dia nak duduk di syurga kan neraka. Itu hak dia buat. Tapi nak kata Allah Ta'ala tu duduk dia di neraka ke? Ataupun duduk dia lah ni di syurga ke? Kita tak boleh nak kata macam tu. Haram hukum. Dan bertempat wal aqtari, dan bertempat yang tertentu ataupun mungkin tempat yang tertentu. Seperti kalau raja, tempat dia mana? Dua lah kalau bila sebut raja, dua lah tempat dia. Sama ada istana ataupun singgah sana. Lepas tu kita pun kata Allah Ta'ala macam tu kan pun. Sama ada dia duduk bersama yang di atas aras ataupun dia duduk di dalam syurga. Macam tu kan? Maka tak boleh haram hukum dia. Tak boleh juga kita nak menyatakan demikian, menyatakan Allah Ta'ala itu bertempat yang tertentu. Allah Ta'ala di tempat di situ je ya. Apa yang cakap banyak? Kita buat itu. Ataupun Allah Ta'ala ni ada qalam. Maka Allah Ta'ala mungkin duduk di langit yang ke-6, duduk di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala duduk kat sini kot. Pasal dia tulis apa benda yang Allah Ta'ala tulis. Pasal Allah Ta'ala ada al-qalam. Kita dah faham macam tu. Pening pada. Tak boleh. Sebab itulah saya sebut, Allah Alam dia sebut Allah Alam kan. Sebab itulah ilmu tauhid ni, dia ni mengaji ilmu tauhid, ada dinding sampai kat situ berhenti. Tak ada nak cakap dah. Tu ilmu tauhid. Ilmu akidah. Beza ilmu ibadah. Ilmu ibadah berlanggar dinding, tapi bila mana datang mudarat, kita boleh tembus dinding. Tidak. Contohnya kita katakan bahawa kita katakan bahawa
makan makanan yang haram itu, makan makanan yang haram seperti makan khinzir, minum arak dan sebagainya, ni haram. Maka dia bila bertemu dengan tembok haram itu, maka dia haram. Tapi bila sesuatu mudarat datang, maka tembok tu boleh kita tebus. Tu fiqh. Tu fiqh. Maknanya kalau bertemu dengan tembok tapi mudarat datang, maka haram tadi jadi halal. Halal pun berpada para ulama lagi. Bahas tu panjang lah, kena ngaji fiqh dia tu. Maka tembok tu jadi kita boleh pecahkan. Maknanya kemungkinan kita boleh tak ada makan apa dah, sesat tengah hutan, maka yang jumpa tu dia, yang jumpa tu khinzir, maka boleh makan masa tu. Maknanya tembok tu boleh kita pecah sebab darurah. Tapi ilmu akidah dah. Ilmu akidah, ilmu tauhid bila belajar tembok, makna kata tembok tu kata takat tu saja. Kita ni nak bagi pecah tembok tu juga tak boleh. Darurat tak mana pun kita kena cakap, orang tanya orang ni, dia pun kata Allah Ta'ala tak tahu duduk kat mana, kita kena habaq Allah Ta'ala duduk kat mana ni. Kita pun pening kepala, habaq juga Allah Ta'ala lah ni, hampa nak tahu duduk kat mana ni, duduk kat sini. Kita pun habaq. Maknanya tembok tadi kita pecahkan juga, maka hukumnya tetap jadi haram. Beza dengan fiqh. Beza dengan fiqh. Kat fiqh ni dia besar. Tauhid dah, akidah dah. Bila dia kata haram, kakak tu lah, tak boleh nak lepas. Tak boleh kita nak fikir, jom kita kaji lagi. Kita kaji lagi lah. Kita fikir apa yang boleh kita buat tentang Allah Ta'ala duduk tang mana, Allah Ta'ala buat apa. Sebab itulah Abu Hanifah bila berdebat dengan seorang penderi dia hampir menang. Pasal seorang pun ulama pada zaman tu tak boleh nak jawab soalan penderi. Tanya Allah Ta'ala duduk tang mana, tanya Allah Ta'ala buat apa dan sebagainya. Habis ulama-ulama tak boleh nak jawab. Yang jawab Abu Hanifah. Abu Hanifah lah yang jawab untuk menyatakan bahawa sesuatu perkara itu tetap mempunyai tembok, tak boleh nak halang. Bila penderi itu tanya pada Abu Hanifah, mana Tuhan nak buat apa? Imam Abu Hanifah dia tak habaq, pasal dia tahu tembok tu tak boleh nak pecah. Dia tak habaq Allah Ta'ala ni duduk di atas aras lah, oi. Dia tak habaq, Abu Hanifah tak habaq macam tu. Pasal Imam Abu Hanifah dia tahu dia tak boleh nak lawan tembok tu. Tembok tu adalah akidah. Tak boleh nak buat macam tu. Tak boleh. Sebab itulah bila dia jawab soalan penderi ni, dia jawab cara akliyah. Dia jawab cara mana? Dia suruh penderi ni turun. Penderi hang turun, aku nak naik atas. Maka Abu Hanifah naik atas, penderi ni turun bawah. Kemudian Imam Abu Hanifah kata pada penderi itu, kalau anda tahu Tuhan aku buat apa lah ni? Maka Imam Abu Hanifah kata, Tuhan aku sekarang ini kerja dia menaikkan kebenaran, meruntuhkan kebatilan. Dia habaq ayat tu. Dia tak habaq, dia tak jawab Allah Ta'ala duduk di syurga, Allah Ta'ala duduk di langit tujuh, Allah Ta'ala duduk di bumi. Dia tak jawab. Pasal apa? Pasal tembok tu tak boleh nak lawan. Pasal tiada mampu bagi akal manusia tu nak capai. Kita tak boleh nak capai. Akidah. Imam Abu Hanifah dia jawab macam tu. Maka di sinilah yang kita nak kena faham, bila sebut Allah maka kita kena berlainan, kita kena lain daripada Tuhan-Tuhan yang dipegang oleh makhluk manusia yang lain, yang beriman kepada yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, yang tembah berhala, yang sembah matahari. Bila hamba kata Tuhan mana tu, dia tahu lah kata dia sembah matahari. Kalau dia kata Tuhan yang mana tu, duduk dalam tempel dan sebagainya, maka itu kepahaman Tuhan-Tuhan yang dipegang oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah. Adapun kita dah, kalau macam itu menunjukkan kepada sifat-sifat yang lemah bagi Tuhan, lemah bagi Tuhan. Yang kita faham.
wal jihadi, dan berpihak dengan pihak yang tertentu. Dan Allah Ta'ala ni tidak berpihak pula duduk di barat ataupun duduk di selatan ada wal jihad, tidak. Allah Ta'ala juga tidak mengambil tempat-tempat ataupun pihak-pihak yang tertentu. Mungkin Allah Ta'ala duduk di langit saja. Ada orang kata Allah Ta'ala lagi. Pasal apa? Pasal kita duduk tanah tanggap doa talak lagi. Siapa yang angkat tangan, tadah tangan, doa minta ke Allah kan, dengan anggapan bahawa Allah Ta'ala duduk di langit, oi, salah tu. Salah. Kita angkat tangan tu duduk lama 40 tahun, 50 tahun duduk doa yang Allah Ta'ala duduk atas ni kan. Jadi, Allah Ta'ala tidak tadah tangan kan. Dah. Kita tadah tangan adalah nak menyatakan sesuatu rahmat itu datangnya daripada langit. Turun, Allah Ta'ala buat dia dari bersifat turun, daripada atas turun ke bawah. Itu sebab kita menadahkan tangan. Mudah-mudahan rahmat Allah, nikmat Allah turun. Nikmat Allah Ta'ala tu turun. Rahmat Allah Ta'ala, sifat dia macam tu. Bukan kita nak kata aku tadah tangan ni hantar dah pasal apa aku tadah tangan talak ke atas ni. Allah Ta'ala duduk atas. Tak betul lah. Seolah-olah kita menyatakan wal jihadi. Allah Ta'ala tu mengambil mengambil pihak. Makna kata ada tempat-tempatnya. Ada. Tu faham. Doa 40 tahun lah ni. Jadi tu dari sudut kepahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la yahwihi makanun, tiada meliputi Allah Ta'ala itu oleh tempat. No? Maknanya kita ni ada langit, ada bumi, no? Maka Allah Ta'ala ni dia tak duduk tempat-tempat macam ni. Dia kata Allah Ta'ala ni ada ketika masa dia turun ke bumi kot. Tak, kita tak boleh kata macam tu. No? Maka ia bukan hak bagi kita untuk nak mengikat Allah Ta'ala itu dengan sesuatu tempat. Wala yuhsihi zamanun. Wabihlah. No? Wala yuhsihi zamanun, tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Allah Ta'ala juga tidak mengambil waktu. Kita akan ambil waktu. Bila pukul 9, bila ustaz nak berhenti. Kan? Kita mengambil tempat. Kita mengambil zaman. Yang ini kita mengambil waktu masa. Kita mengambil waktu. Ya. Yang tu ketetapan sunatullah Allah Ta'ala tak pada makhluk. Tetapi tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pukul 9, Allah Ta'ala pukul 9 kan? Tak boleh begitu. Tak boleh kita kata itu. Kemudian yang terakhir, kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Iaitu Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Bagaimana kita nak kata Allah Ta'ala ni mengambil masa, mengambil tempat, padahal masa dan tempat itu datang kemudian. Datang kemudian. Habis bila datang kemudian, sebelum kalau kita kata Allah Ta'ala ni ambil masa, Allah Ta'ala ni ambil tempat, sebelum tu Allah Ta'ala ambil apa? Sebelum tu Allah Ta'ala ambil apa? Sebab Allah Ta'ala ni azali, Allah Ta'ala ni ada dah. Kan? Allah Ta'ala ni memang dah ada dah. Sejak azali Allah Ta'ala ni mana? Tempat masa ni bila ada? Kemudian daripada Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat perkara itu. Allah Ta'ala buat tempat, Allah Ta'ala buat masa. Kalaulah kita menyatakan Allah Ta'ala itu mengambil tempat, mengambil masa, sebelum tu Allah Ta'ala ambil apa? Tak ambil apa? Tak ambil tempat, tak ambil masa. Kemudian tiba-tiba bila kita kata Allah Ta'ala buat masa, Allah Ta'ala buat tempat, tiba-tiba Allah Ta'ala pula berhajat pada tempat, pada masa. Pening pada orang. Tak boleh lah. Allah Ta'ala buat tempat, Allah Ta'ala buat masa untuk makhluk, bukan untuk Allah, bukan untuk dia, bukan untuk zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tertolak juga. Maka kita tak boleh kata bahawa Allah Ta'ala itu mengambil zaman, yakni masa, ataupun mengambil tempat.
Dan wahwal ana ala ma alaihi kana, dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, padahal Allah Ta'ala yang kuasa izin. Yang Allah Ta'ala yang menguasai tempat, Allah Ta'ala lah yang menguasai zat zaman, dia yang kuasai. Allah Ta'ala yang susun, zaman tu Allah Ta'ala yang susun, masa tu Allah Ta'ala yang tetap, tempat tu Allah Ta'ala yang tetap. Iaitu ada, ia sedia tiada berubah-ubah daripada sedianya. Maknanya kalau daripada tak ada, kemudian Allah Ta'ala buat tempat, Allah Ta'ala buat masa, tiba-tiba Allah Ta'ala berhajat kepada tempat dan masa, maknanya ternafilah sifat Allah Ta'ala itu bersifat dengan berubah-ubah. Mana boleh je? Padahal Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang macam mana kita bicara, iaitulah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekal, dia tak berubah. Berubah ni sifat makhluk. Kita pada kecil jadi budak, dari budak jadi remaja, remaja jadi pemuda, jadi dewasa, jadi tua, bertua, berhenti. Itu berubah-ubah. Sifat berubah inilah menunjukkan kepada baharu. Pokok daripada kita tanam pada benih, naik jadi besar, naik keluar buah, kemudian merotot, mati dia. Itu sifat berubah-ubah. Berubah-ubah itu sifat makhluk yang baharu. Jadi ni bola, inilah kesemua perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah perkara ini adalah perbahasan para ulama dalam muqaddimah sebelum membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Maknanya 11 perkara ini adalah terkandung dalam sifat 20 yang kita baca wujud sampai kalam, kaunuhu kalam, iaitulah 20 sifat bagi Allah Ta'ala. Maka bila kita bicara sifat 20, bila datang sifat qiyamuhu binafsih, dia tak cakap banyak dah. Pasal apa? Sebab tergolong dalam 11 perkara yang kita telah bicara. Dia tak akan banyak baca, dia tak akan banyak lagi dah bicara. Bila sebut mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu Allah Ta'ala tak menyerupai bagi segala yang baru, maka dia tak akan tanya banyak. Pasal dah terkandung dalam 11 perkara yang disebutkan oleh para ulama sebagai asas ma'rifatul. Asas kepada nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya-Allah yang kita akan bicara pada sifat yang wajib hak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 20 sifat, bermula daripada sifat wujudnya Allah Ta'ala sehinggalah sifat yang itulah kaunuhu ta'ala mutakallim. Habis di situ yang ini kita bicara sifat Allah Ta'ala ni, kita bicara bulan depan. Baik, kakak ni ada soalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina baba kulli khairin miftah kulli anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ala kulli salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.